nak dididik anak-anak dengan kelembutan sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan. Itu satu perjuangan. Itu belum lagi tuan-puan cabaran kepada aliran pemikiran yang masuk dalam minda anak-anak kita. Pemikiran, ideologi. Ni lapar-lapar ni cerita berat-berat pening kan? Ya? Macam-macam. Ambil contoh sahabat-sahabat sekalian, aliran pemikiran yang kononnya membela hak-hak wanita sepenuhnya. Ini kena cermat, kena pandai, kena pertimbangkan betul-betul, ya. Kita kena tahu asas agama terlebih dahulu, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, terlajak, terbabas. Asalnya nak jaga hak-hak wanita. Bagus tak? Bagus. Elok. Tapi kita jangan lupa ada aliran pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam based on, berdasarkan rujuk kepada aliran-aliran seumpama ini. Hujung dia, sudahnya, tutup aurat pun dipertikaikan. Sudahnya, Quran pun nak disuruh tafsir balik ikut cara kita. Ya, tak nak ikut cara ulama-ulama muktabar dulu. Sudahnya. Maknanya apa dia? Ini adalah cabaran kepada aliran pemikiran, cabaran pada akidah. Sudahnya akan sampai tahap mempertikaikan. Kenapa nak kena taat kat suami? Sudahnya. Asalnya nak bela hak wanita, bagus. Dan kita kena ingat, Islam sangat membela hak wanita, sangat bela. Ya, Islam tak suruh wanita ni merengkok dalam kesusahan, dalam penderitaan, kecuali kita ada hak, kita boleh menuntut hak kita, mendapatkan pembelaan hak kita pada saluran-saluran yang dibenarkan. Jangan duduk diam. Kena cerdik, kena bijak. Tapi bukan sampai mengenepikan syariat Islam yang memerintahkan kepada seorang isteri untuk taat kepada suaminya. Semalam Ustazah bercakap tentang mahligai keluarga bahagia. Ceramah pula dengan suami, ingat senang. Ya, ceramah dengan suami ni bila dicatat apa yang kita cakap tu lagi Ustazah berdebar. Itu semua peluhu. Peluhu makan tuan. Ya, senang nanti suami kita kata apa? Cakap dalam ceramah itu lain, buatnya lain. Jadi memang bukan senang ceramah suami dengar. Suami kita kenal kita kan? Suami kita tahu kita cakap tak apa yang kita buat. Kita buat tak apa yang kita cakap. Itu satu cabaran. Cabaran untuk ustazah bila bersama-sama dengan suami dalam dakwah. Jadi semalam tuan-puan sekalian, ditanya oleh salah seorang muslimin tu, dia kata dia tak tahu sangat hadis tu apa taraf dia, tapi kalaulah atas dunia ni dibenarkan untuk seorang manusia sujud kepada seorang manusia, maka seorang isteri akan disuruh untuk sujud kepada suaminya. Tengok memang tak dibenarkan sujud pun. Sujud untuk ibadah tak dibenarkan kecuali hanya pada Allah. Tapi nak tunjukkan gambaran kedudukan seorang suami. Kedudukan seorang suami tuan-puan, sampaikan kalau adalah orang yang dibenarkan untuk sujud kepada orang lain, maka isterilah yang akan suruh sujud pada suami. Isteri-isteri dengar tu macam tu je dengar. Nampak dah tu muka-muka tu. Ada yang rasa ya kita akan taat pada suami. Ada yang rasa macam tingginya sampai nak suruh sujud pula. Sebenarnya tak ada masalah. Tuan-puan, ketaatan kita kepada suami kita, ini saya cakap ni sebagai seorang isteri 25 tahun dah kahwin. Taklah lama sangat banding mungkin ada yang dah 40 tahun. Tapi saya nak beritahu apa? Ketaatan kita kepada suami kita adalah kebahagiaan kita. Apa masalah kita?
Setuju ke tak setuju ni? Siapa setuju angkat tangan? Okey, habis tak apa masalah. Apa masalah? Tak ada masalah. Lagi kita taat, lagi kita nak taat. Lepas tu kita doakan pula suami kita. Kita taat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kita bahagia, tuan-puan. Biarlah orang nak cakap apa pun. Sungguh. Dijaga makan minum dia, diberikan keselesaan kepada dia, diberikan kelapangan kepada hati dia. Kita letak niat, suami aku bila dengan aku hati dia tenang. Ya, aku nak dia tenang dengan aku sebagai isterinya. Apakah kita rasa kita rugi? Tak rugi. Siapa yang bahagia? Kita, tuan-puan. Percayalah cakap Ustazah, bahagia. Tak bahagia Ustazah, dia buat perangai tak apa-apa, bukan dihargai saya pun, pedulilah dia. Boleh cakap, boleh nasihat, boleh tegur, boleh doa. Tapi kita tidak berharap kepada Tuhan punya tubuh tu. Kita tak berharap. Siapa yang mentaati suami dia, siapa yang buat segala khidmat kepada suami dia, semata-mata terhenti, semata-mata hanya nakkan sesuatu daripada suami dia, dia memang akan terjebak dalam kekecewaan yang amat-amat menyakitkan dan melukakan. Sangat sakit dan luka. Sebab apa? Kita sama-sama manusia. Kita pun tak pandai nak hargai suami kita setinggi mana yang dia nak. Sama juga, dia pun tak boleh nak hargai kita setinggi mana yang kita nak. Sama-sama manusia yang lemah. Yang kita buat ni, tuan-puan sekalian, nilai dia tidak boleh dibalas oleh orang. Setuju? Lalu dibalas oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kacau air. Ya? Ustazah kalau kat rumah, tuan-puan sekalian, suami Ustazah ni dia minat, dia tak nak makan banyak sekarang, tapi dia nak makan sedap. Jadi kalau kopi tu kena buat pada cita rasa dia yang paling sedap, sampai dia boleh kata semua kat yang lain-lain kedai tak sedap. Tak kira lah kedai antarabangsa ke apa. So kena buat kopi tahap tu. Main nak ajar. Ustazah buat kopi, kena masakkan kopi tu. Kena jerang atas api. Kena tambah dengan bunga cengkeh. Ini macam buat kopi masala, teh masala. Kita kena masak. Bukan pakai kopi yang tu ya, uncang-uncang 3 in 1 tak. 3 in 1 tu nanti kencing manis suami kita. Gula dia banyak. Ya? Buat Nescafe ataupun buat kopi, lambat minum. Dah tahu kopi Nescafe tu dah hilang, dah kurang sedap dia. Kenapa? Dia dah sejuk. Minuman-minuman macam tu kalau dia sejuk betul tak apa, letak air sedap. Tapi kalau sejuk yang kurang panas, dia tak sedap. Yang sedapnya kalau panas, ambil balik, jerang balik atas api supaya panas. Kenapa? Nak bagi kualiti sedap. Bahagia tak buat semua tu? Bahagia. Kenapa? Sebab Allah pandang. Sebab Allah pandang. Tak apa. Suami tak cakap apa ke apa, itu cerita lain. Tapi Allah pandang. Ya Allah, aku nak buat yang terbaik. Yang terbaik. Terlalu bahagia, tuan-puan, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cabaran? Ada. Dalam hati kita, nafsu kita, tapi kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk cuba buat sesuatu mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aromaterapi, tuan-puan sekalian, aromaterapi. Kok ada yang tukang-tukang jual ni? Nanti kan kat luar pergi jual. Dah tak nak sebutlah nama-nama dia, macam-macam je nama. Ustazah beli. Ada satu beg kecil khas untuk aromaterapi, macam-macam bau ada. Apa kerja Ustazah? Kerja Ustazah ialah tak kisahlah. Nampak suami penat, kita penat, ambil aromaterapi tu, buatlah.
campurkan ni, buat macam ni, suruh cium aroma terapi tu, bagi-bagi sampai kita rasa melegakan kita, melegakan dia sama juga. So kita rasa okey, alhamdulillah ya Allah, dari segi ni aku dah cuba buat yang terbaik dah, supaya dia dapat tidur yang lebih elok, yang lebih lena, rasa lapang, rasa tenang, cepat rasa terubat daripada kepenatan. Kita cuba atas nama apa? Sebab Allah beri kita kebahagiaan bila kita buat yang terbaik kepada suami kita. Tiba-tiba ada aliran lain yang nak mengajar kita, kononnya nak menuntut hak wanita, menidakkan pula. Tak payahlah buat macam tu ke apa kan ya. Jadi pada ustazah, benda tu kena dipertimbangkan baik-baik. Kita kena belajar asas syariat Islam dengan betul-betul sebagai menepis. Jangan nanti ada aliran pemikiran yang masuk ke dalam kepala otak kita ni yang sebenarnya bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.